والنور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماؤه، بها أمطرت في الخافقين سماؤه. والنور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمة، بها أمطرت في الخافقين سماؤه، بها أمطرت في الخافقين سماؤه. ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأوه. فلله ما للعين من مشهد اجتلاء، يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه، يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه. أيا ناجحا عني ومسكنه الحاشا، أجب من ملا كل النواحي نداؤه، أجب من تولاه الهوى فيك وانضف في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه، فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه. والنور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمة، بها أمطرت في الخافقين سماؤه، بها أمطرت في الخافقين سماؤه. هو النور هو النور هو النور هو النور هو النور هو النور
هو النور هو النور هو النور هو النور هو النور هو النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Kaifa halukum al-yawm? Apa kabar semua? Adakah tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat seperjuangan, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, adakah anda semua sihat pada pagi ini? Alhamdulillah, sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya masih lagi mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini. Dan bersyukur kepada Allah kerana masih lagi mengurniakan nikmat iman dan Islam sehingga pagi ini. Dan bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Walaupun sepastinya setiap orang itu ada dugaan-dugaan yang perlu dihadapinya. Setiap harinya ada dugaannya yang tertentu. Tetapi apa-apa pun kita kena faham bahawa ujian yang Allah datangkan kepada kita adalah satu ujian yang mana kita mampu untuk harunginya. Dan seterusnya perlu kita letakkan usaha, doa dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menyelesaikan segala ujian-ujian yang datang kepada kita, insya-Allah. Baik, jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya alhamdulillah sihat dan insya-Allah tuan-puan doakan saya dan doakan Izzy Ngaji dan doakan seluruh umat Islam yang berada di muka bumi Allah ini agar sentiasa sihat, sejahtera, supaya mudah untuk kita melakukan perkara-perkara dalam harian kita, khususnya amal ibadat kita yang menjadi tuntutan, menjadi kewajipan kepada kita, contohnya salat dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk kita doakan sahabat-sahabat kita yang masih lagi berjuang dalam kesakitan dan sebagainya. Okey. Dan yang baru masuk, selamat datang. Jangan lupa bantu saya untuk sharekan dahulu untuk kita punya live pada pagi ini. Alright. Baik, saya juga minta untuk tuan-tuan dan puan sama-sama doakan buat adik ipar saya. Baru dimaklumkan bahawa beliau positif COVID-19 ni. Dan beliau sekarang berada, adik ipar saya, dan sekarang ni beliau berada di mendapat rawatan di Kuala Lumpur tak silap saya. Tapi kenanya di Johor. Adik saya bertugas sekarang ni masih lagi dalam tempoh di Pulapol, polis lah di Johor. Dan itulah takdirnya begitu. Satu dom tu kena. Satu asrama kan. So doakan agar diberi kesembuhan dan bukanlah serius, maksudnya masih lagi di fasa yang awal tu. So doakan moga baik-baik sahaja. Mak mentua saya lah risau kan, jauh. Jadi insyaAllah dengan berkat doa tuan-tuan dan puan, moga adik ipar saya dan semualah, mungkin ada ahli keluarga kerabat kita yang juga mengalami ataupun menerima wabak ini. So kita doakan, itu sahaja yang terdaya. Dan sentiasa berikan mereka kata-kata yang positif lah, supaya mereka tidak rasa takut dan gementar. Dan ahli keluarga sendiri perlu memang kena bagi support lah. Kalau tidak, nak harapkan siapa lagi? Kalau orang-orang awam ni confirm
takut kan, mestilah takut nak dekat dan sebagainya. So insyaAllah terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Dan sahabat-sahabat yang baru masuk, selamat datang juga. Yang belum join untuk grup Telegram boleh tekan link di atas untuk mendapatkan segala maklumat dan info berkenaan dengan kita punya program-program dan sebagainya insyaAllah. Dekat rumah Puan Cik Intan, ya ke? Segamat kat Segamat. Saya pun tak sure kat mana. Saya tak pernah sampai Johor. Saya rasa semangat pula. Segamat Johor. Baik. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, untuk pagi ni kita akan sambung lagi untuk bacaan ayat 183 surah Al-Baqarah. Okey, saya ulang sekali lagi, kita akan sambung bacaan pada ayat 183 surah Al-Baqarah, iaitu pada muka surat 28. Jadi tuan-puan, saya mohon untuk jangan sebaik semua untuk tuliskan di ruangan komen supaya mudah sahabat-sahabat kita nanti masuk dan tahulah nak buka muka surat berapa kan. Muka surat 28 ayat 148, ayat 148 surah Al-Baqarah. Boleh nak? Yang baru masuk teruskan untuk bantu saya share dahulu. Jangan malu, jangan segan. Yang baru sampai, ambil tempat duduk masing-masing. Pilihlah nak duduk mana. Kalau nak berkat lebih sikit, duduk depan. Okey. Untuk kelas kita ni, pengajian kita, jangan risau tuan-puan. Yang duduk depan sekali takkan kena soal punya. Jangan risau. Dia sekali kena soal tu, dia pergi kat semua terus. Okey. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudi share. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat yang masih lagi setia daripada awal sampailah ke hari ini. Alhamdulillah, support tuan-puan sangat bermakna buat kami. Dan terima kasih juga kepada mereka yang dah join untuk seminar Fatihah Pro 3.0 yang akan berlangsung pada 20 hari bulan. So, sesiapa yang belum lagi daftar, insyaAllah kita akan buka pendaftaran pada jam 12 hari ini. Okey, dan 5 yang terawal insyaAllah akan ada hadiah eksklusif. Seperti mana yang tuan-puan lihat di paparan awal tadi. Akan diberikan sejadah. Sejadah apa orang panggil? Sejadah sandar. Sekarang duk viral ya. Nanti kalau penat-penat baca Quran tu, boleh sandar kat sejadah tu. Okey. Boleh tuan-tuan dan puan ya? InsyaAllah. Baik, kita berhenti dulu untuk cerita tentang seminar. Nanti saya akan kongsi balik lah di hujung nanti, insyaAllah. Jadi jom tuan-tuan dan puan, kita teruskan untuk pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Furqan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik. Okay, terima kasih sahabat-sahabat yang mendoakan adik ipar saya ya. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. Baik, kepada yang join untuk masa kelas, seingat saya tidak perlu dah untuk pendaftaran lah. Siapa yang dah memang berada dalam kelompok masterclass, so tak perlu join untuk pendaftaran, tak terlibat dengan pendaftaran sebab tuan-puan dah memang termasuk lah dalam tu. Tapi apa-apa pun untuk kepastian boleh berhubung semula dengan saudara Irfan lah. Okey, untuk mendapatkan pengesahan. Risau juga takut info daripada mulut saya ni silap kan. Okey, yang baru masuk teruskan. Alhamdulillah, terima kasih. Yang belum share, tolong share dulu. Jadi ini dia tuan-tuan dan puan, ayat 184 surah Al-Baqarah. Okey, muka surat 28. Jadi insyaAllah kita akan baca dahulu sama-sama. Okey, kita akan baca dulu sama-sama tuan-tuan dan puan.
So diharapkan semua dalam keadaan yang tenang, insyaAllah. So jangan lupa untuk tajdid niat kita pagi ni tuan-tuan dan puan. Kita betulkan niat kita semula, insyaAllah. Moga Allah bantu kita. Moga Allah nampak usaha kita ini. Dan insyaAllah akhir sekali kita akan mendapatkan kemanisan itulah. Okay, kita doa banyak-banyak, insyaAllah. Jom kita baca sama-sama. Tarik nafas tuan-puan. Pastikan berada dalam keadaan yang selesa, tempat duduk selesa dan sebagainya. Okey, sedia semua? Ready? Kita mulakan. Tarik nafas. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, selesai untuk bacaan kita yang pertama. Okey, terima kasih sahabat-sahabat yang ikut. Okey kot nah. Bacaan pun tidaklah terlalu laju, tidak terlalu lambat sangat. Dan ayat pun tadi kita berhenti pendek-pendek. Jadi saya harap tuan-puan boleh ikut, insya-Allah. Baik, jadi seterusnya macam biasa tuan-puan, kita akan pergi kepada sesi bedah membedah. Adakah anda semua sudah bersedia? Hari ni lupa nak tanya, dah sedia ke belum? Baik, insyaAllah. Saya yakin semua dalam keadaan yang bersedia. Alright, jom kita teruskan, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Satu 184. Ayat 184 nah. Saya salah sebut ke tadi? Betul kan? 184. Oh, terbalik nyebutnya ya. Sorry tuan-puan. Saya pun dah tak ingat dah. Saya sebut 148 ke 184. 184 nah. Tak apa. Tuan-puan pun ada tanda kan kat Quran masing-masing. So kalau tersilap tu khabar. Nanti kita betulkan. Okey nah. 184 tuan-puan. Alright, jom kita teruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Baik. Huruf hamzah. Okey tuan-tuan dan puan, huruf hamzah ni pastikan kita tetapkan bacaannya, bunyinya kita tetapkan ataupun disebut dengan tahqiq. Tetapkan bunyi huruf hamzah yang berbaris atas, yang mana datangnya daripada makhraj
Ni, pangkal kerongkong kita. Okey. Pangkal kerongkong kita. Boleh? Bunyinya a. Ayyamam. Alright. So bunyi hamzah tu datang daripada pangkal kerongkong. Kemudian untuk huruf hamzah pula. Sorry, untuk huruf ya yang bersabdu ni, pastikan sabdunya tu dijelaskan. Ayyamam ma'dudat. Gitu. Cuma bila kita kata jelaskan bunyi sabdu tu bukanlah bermakna kita kena tekan tu sampai rosak sifat dia. Contoh macam mana? Ayyamam. Nampak tak beza dia? Ayyamam dengan ayyamam. Beza kan? Jadi kena hati-hati. Jangan bunyi yang macam bunyi hamzah tu. Jangan biarkan suara kita tertahan. Okey? Ayyamam ma'dudat. Ayyamam. Gitu nah. Saya punya kat skrin ni tuan-puan, skrin pula. Yelah, kat ayat Quran ni kan tulis 148 kan. Terbalik ni. 184. Salah type. So abaikan ya. Paparan di pucuk kanan. Yang kat sini. Jangan terkejut pula tengok ni kan. Wow. 148. Okey, ayat 184 tuan-puan ni. Biasalah, benda menaik kan, tak perasan. Okey, abaikan yang 148 tu. Sebenarnya ayat 184. Okey, jom sambung balik. Fokus tuan-puan Ayyamam. Baik. Tadi saya dah sebut jangan bunyi hamzah. Jangan sampai suara tertahan. Cukup sampai kita dengar ataupun orang lain dengar tahu, oh ada sabdu pada ya. Cukup itu je. Mudah faham kan? Cukup kita melafazkan ya bersabdu itu, sekurang-kurangnya orang yang mendengar pun tahu, oh ya tu bersabdu. Itu sahaja. Jangan terlalu longgar. Ayyamam. Pastikan bunyinya betul-betul naik. Okey. Kita sambung lagi. Ya kat sini mat asli. Ni ada alif mat. Kemudian tanwin tuan-tuan. Tanwin yang bertemu dengan mim. Apa hukumnya? Idgham bi gunnah. Idgham ni memasukkan. So kita masukkan bunyi mim ni ke dalam mim. Ayyamam ma'dudat. Ayyamam bi gunnah. Dengan dengung. Kadarnya lebih kurang 2 harakat. Kemudian ma'du. Baik, huruf ain sempitkan di bahagian tengah kerongkong. Ma'du. Jangan tertukar dengan huruf ghain. Tu maghdu. Okey, ma'du. Huruf ain jangan tahan suara. Kalau tahan macam mana? Ma macam tu. Alright, jangan tahan suara. Biar ada berjalan sikit suara kita tu. Okey, biar ada mengalir sikit. Ayyamam ma'dudat. Dapat tak? Huruf ain. Dan huruf ain tu kita sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Dan pastikan bunyinya tidak melalui hidung kita. Macam mana nak tahu? Tutup hidung tuan-tuan. Kalau kita tutup hidung, bunyi tersekat kat hidung tu maknanya kita mengeluarkan ain daripada hidung. Ma'dudat. Ayyamam ma'dudat. Ada bunyi ma tu maksudnya hidung lah tu.
Tapi kalau bunyinya lancar, bila kita sebut mim tu, dia akan bunyi sengau lah sebab mim daripada hidung kan. Tapi fokusnya ialah pada ain tu. Ataupun kita boleh matikan ain lah. Kita letak huruf hamzah pada atas, matikan ain. Tak tutup hidung pun bunyi tutup hidung pun bunyi tu je cara kita nak tahu kita punya huruf ain jadi ataupun tidak. Itu sahaja. Okey, itu cara yang agak mudah untuk kita kenal pasti. Kalau kita tutup hidung pun bunyi yang sama, maka jadilah tu. Tak usahlah pening-pening dah. Dia kalau tersangkut tu bunyi kat hidung sengau tu, maknanya ada lah tu yang kena kita kita kena repair sikit. Ya, boleh nak? Kemudian do that. Huruf dal ni jangan tertukar jadi huruf dad ma'dudu. Dia bukanlah huruf dad, kita tahu je huruf dal kat situ. Tapi kadang-kadang bila kita terlalu fokus sangat, sampai kita tak sedar, kita dah merosakkan sikit sifat yang ada. Huruf dal biasa je, ma'du, diudu. Okey, kalau ikut Rumi je lah. Walhal kalau kita tengok pun huruf dal dengan di pun tak sama sebenarnya. Okey. Huruf dal ni hujung lidah berada di pangkal gigi, tempat tumbuh gigi. Ni pangkal gigi, ni gigi kan? Kat sini tuan-tuan. Pangkal gigi, tempat tumbuh gigi atas ni gigi atas. Okey, hujung lidah tu akan berada di pangkal gigi, tempat tumbuh gigi. Huruf dal. Ma'du. Ayyaman ma'dudat. Begitu saja. Okey, huruf dal sekali lagi 2 harakat kita baca. Ni pun 2 harakat juga ni. Ni mat asli du, dan dat ni pun da ni pun asalnya mat asli. Tapi bila kita waqaf, bila kita berhenti pada huruf ta, maka dinamakan mat arid lis-sukun. Okey, ingatkan cara dia macam mana kita nak kenal. Apabila kita waqaf, kita berhenti pada huruf yang terakhir dan sebelumnya terdapat mat asli. Itulah dia. Okey. Mat arid lis-sukun boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Ayyaman ma'dudat. Okey, kita baca sama-sama. 1. Kita mula dengan isti'azah, permulaan. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Okay, kita sambung. Faman kana minkum. Baik. Nun mati bertemu kaf, tuan-tuan dan puan. Nun mati bertemu kaf, ikhfa haqiqi. Ikhfa, sembunyikan sebutan nun mati. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Sorok kan. Faman kana minkum. Faman ka. Pastikan dia seiring bunyi dengung tu, sehingga kan kita rasa selesa nak sebut pada huruf kaf tu. Faman ka. Nampak? Faman kana minkum mari. Nampak tak? Kita nak sebut tu rasa selesa dah. Okey. Dan dengung tidak perlu tebal. Faman. Huruf kaf ni kena jaga-jaga tuan-puan, sebab huruf kaf ni kita punya pangkal lidah naik ke langit. Tetapi dia bukanlah seperti huruf isti'ala, huruf qaf tu. Huruf qaf lain. Huruf qaf dia memang huruf yang tebal. Huruf kaf dia bukan huruf yang tebal. Dan kedudukan lidah tu kalau kita tengok, dia depan sikit daripada point bagi huruf qaf. Kalau huruf qaf, pangkal lidah kat sini kan, pangkal lidah naik au. Tapi kalau kaf dia depan lagi, ak, dia macam tu.
Faham kot nah? Tangan kan? So, kena jaga-jaga. Faman kana minkum. Dua-dua ni ikhfa haqiqi. Nun mati bertemu kaf. Kemudian ka kita panjangkan 2 harakat. Na, nun baris atas na, 1 harakat. Minkum, man ka, minkum. Berlatih gitu. Okey. Baik. Kemudian mim mati bertemu mim, tuan-tuan dan puan. Mim mati bertemu mim, kat sini kalau ikut hukum dia idgham mislain lah. Ataupun idgham syafawi. Idgham mislain ataupun idgham syafawi. So, tuan-tuan dan puan, bila kita kata idgham mislain ni, kita kenalah cuba tahu apa makna mislain ni sebenarnya. Okey. Mislain ni maksudnya sama. Mislain ni maksudnya sama. Mislain, 2 huruf yang sama. Maknanya idgham memasukkan. Apa yang kita nak masukkan? 2 huruf mim yang sama. Dan syaratnya ialah mim yang pertama ataupun huruf yang pertama tu mati dan huruf yang kedua berbaris. Jadi samalah keadaan yang kita tengok sekarang. Mim tu mati dan dia bertemu dengan mim yang berbaris atas. Jangan cerita yang sabdu lagi nah. Jangan cerita yang sabdu lagi. Sabdu tu asalnya tak ada pun. Mim kosong ataupun mim mati lah kita katakan. Mim mati bertemu dengan mim yang hidup. Maridhan. Okey, itulah yang dikatakan mislain tu, pertemuan tu. Jadi bila dah adanya unsur idgham tu memasukkan, kita nak masukkan mim yang pertama ni tuan-puan. Mim yang mati ni masuk ke dalam mim yang kedua. Jadi dari sudut resamnya, kaedah penulisan maksud saya, barulah didatangkan simbol sabdu bagi menunjukkan adanya unsur idgham, adanya unsur memasukkan. Begitu. Okey, kalau ikut asal maridhan, mim tu tak ada pun sabdu. Tapi sabdu itu didatangkan dengan sebab unsur apa dia? Idgham. Jadi jelaslah di sini bahawa huruf yang bersabdu tak semestinya dikenal sebagai 2 huruf. Ada huruf yang bersabdu yang disebabkan ada unsur idgham. Ada yang disebabkan memang pada ejaan tu ada 2. Jadi benda ni mungkin jauh sikit lah. Yang faham alhamdulillah, tak apa. Yang kurang jelas tak apa, relax. Take time untuk faham lah. Tapi insyaAllah saya rasa ramai yang jelas lah benda ni kan. Faman kana minkum, masukkan secara sempurna. Minkum maridhan aw ala. Maridhan. Minkum maridhan. Maridhan. Ri nipis. Sebab apa nipis? Ra baris bawah. Okey, ra baris bawah. Maridhan aw ala. Ri ni nipis dan kita panjangkan 2 harakat lah. Boleh panjangkan 2 harakat mat asli. Kemudian huruf dad, macam biasa huruf dad ni kena tebal. Huruf dad tebal tuan-tuan dan puan. Maridhan aw ala. Dhan maridhan aw maridhan aw. Gitu. Okey. Baik, tanwin bertemu hamzah. Huruf dad ni tebal selamanya. Okey, tepi lidah, bahagian tepi lidah, sepanjang tepi lidah tu akan naik ke bahagian garham kita, sama ada kiri ataupun kanan. Itu untuk makhraj bagi huruf dad lah. Okey, baik. Dan kita tengok kat sini tanwin bertemu hamzah. Bila tanwin bertemu hamzah tuan-tuan dan puan, hukumnya izhar, jelas. Jadi kita nak jelaskan apa? Jelaskan sebutan tanwin
maridan au ala safarin au ala safarin. Dapat tak? Baik. Lepas kita jelaskan dad ni tadi, dan bunyi dia au. Kat sini waw yang mati, ada bacaan lin, bacaan lunak. Au ala maridan au ala begitu. Au itu kata lin tadi, lunak, lembut. Okey. Kemudian huruf ain baris atas a. Au ala huruf ain. Sempitkan bahagian tengah kerongkong kita. La di sini dua harakat, ni alif mat sebelumnya baris atas. Au ala safarin fa'iddatum. Safa, sin dengan fa ni, sin dengan fa ni duduk baris atas, bacaan pendek je, satu harakat, dan tanwin bertemu dengan fa. Ni ikhfa hakiki, sembunyi kan, ikhfa. Kemudian dengung yang berlaku dengan keadaan yang nipis sahaja. Safarin fa'iddatum min safarin fa. Kita bersedia untuk sebut huruf fa. Okey, bersedia untuk sebut huruf fa. Baik. Huruf ain baris bawah, i, fa'idda, fa'iddatum, fa'iddatum. Dal yang bersabdu. Tak perlu pun nak tekan-tekan. Fa'idda, kita dengar tu pun dah tahu dah. Okey, sebab dia ada tekanan yang kuat pada sifat lantunan huruf dal tu. Walaupun kita tak dengar, tak adalah bunyi fa'id. Tapi dengan sebab suaranya yang tertahan, fa'idda, kat situ dah menunjukkan bahawa huruf tu confirm bersabdu lah. Kan? Fa'iddatum. Kalau saya baca biasa pun fa'idda. Tuan-puan pun boleh kesan dah. Oh, ada sabdu pada dal tu. Okey? Janji kita laksanakan, kita selesaikan bunyi dia. Itu sahaja. Safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Fa'idda. Okey? Baik. Tum di sini tanwin bertemu mim. Hukumnya idgham bi gunnah. Idgham ni memasukkan. Jadi kita nak masukkan apa? Masukkan bunyi tanwin tu, tun tu, ke dalam mim. Fa'iddatum. Tum. Tu kata masuk tu, idgham. Fa'iddatum. Dalam tempoh tu, tum. Itu kata bi gunnah. Dengan dengung. Ataupun ma'al gunnah, sama je. Fa'iddatum min ayyamin. Nun mati bertemu hamzah. Sekali lagi. Izhar halqi. Jelaskan makhraj dan sifat nun. Tu je. Min ayyamin. Min kat sini dengan min kat sini bunyi sama, tuan-puan. Tak ada beza pun. Sebiji. Seketui. Seketui ya. Sama lah bunyinya, ceritanya tu. Okey. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Begitu. Okey. Fa'iddatum min ayyamin. Dapat tak bunyi dia? Min ayya. Huruf ya bersabdu macam saya sebutkan tadi. Pastikan kita jelaskan bunyi dia. Min ayya min ukhar. Dapat tak? Okay, bunyi dia. So, berikutnya min ni tadi, kalau kat sini izhar halqi kan, nun mati bertemu hamzah.
Dan kat sini tanwin bertemu hamzah. Sama juga tuan-puan hukum dia. Tak ada yang beza pun. Izhar halqi juga. Cuma dia pertemuan tanwin dengan hamzah. Kalau nun mati dengan hamzah, izhar halqi juga. Kalau tanwin bertemu dengan hamzah pun sama izhar halqi. Jangan confuse lah. Siapa yang dah pernah belajar tak ada masalah ni. Kan? Ni ceritanya kalau yang tak pernah belajar, tak pernah dengar. So saya sebut je dulu, tak apa. At least kita boleh ingat. Yang pernah belajar mungkin kita boleh refresh balik dan sebagainya. Okay. Kemudian ukhor. Hamzah baris depan. U. Okay, datang daripada ni kerongkong kita. Kho baris atas. Ra baris atas. Dah lama tak tanya pasal ra. Betul ke dah lama? Yelah live last hari Jumaat kan. Lama lah juga 2 hari. Okay. Ukhara. Bila kita nak berhenti pada ra, tuan-tuan puan-puan. Ukhara. Tebal ke nipis bila kita nak berhenti nanti kat situ? Kalau tebal kenapa? Kalau nipis kenapa? Ni soalan favourite ni. Tuan-puan mesti dah suka kan? Soalan dia macam menguji minda. Tapi bila dah faham, ada jadi seronok. Bagi jawapan dan syarahnya sekali. Alasannya sebab apa? Kalau kata nipis, kenapa nipis? Kalau tebal, kenapa tebal? Okay. Hukum izhar halqi dengan dengung asliyah yang terdapat pada sifat lazimah. Tahap dengung nombor 3. Nombor 3 ke? Semua 4 ke? Muzharah. Puan kasih fikah. Ya ke? Ke saya silap? Nombor 3. Nombor 3 mukhfah. Ikhfa. Kalau izhar ni ataupun izhar syafawi ke, izhar halqi, dia dengung nombor 4 rasanya. Macam mana tuan-puan? Jelas tak soalan tadi? Tebal. Okey. Jadi, terima kasih sahabat-sahabat yang menjawab. Bos, seronok tengok jawapan macam ni. Mantap. Jadi tuan-tuan, bila kita berhenti pada ra, ukhara, ra tu kita nak berhenti kan? Kita akan matikan pada ra tu. Jadi bila ra tu dah mati, ra tu dah mati kan? So kita tak boleh lah nak tengok dia punya melalui baris tu, kita tak tahu nak tentukan sebab dia dah mati. Baris atas tu dah tak boleh pakai dah. Kan, baris atas ni tak boleh pakai dah. Baris atas ni tak boleh pakai dah sebab dia dah mati. Ra ni dah mati. So bila dia mati, kita nak tentukan dia tebal ataupun nipis sebelum tu. Okey. Sebelum tu baris apa? Baris atas, ukhar. Okey. Fa'iddatum min ayyamin ukhar gitu. So tebal lah. Okey. Itulah jawapannya. Ra yang mati sebelumnya berbaris atas. Itu sahaja tuan-tuan dan puan. Boleh? Semua jawab betul ni, alhamdulillah lah. Ada orang kadang-kadang dia tahu baca tebal tapi tak tahu sebab apa. Sebab mendengar je.
Dengar orang baca tebal, kita pun ikut lah tebal, ya tak? Buku Abu Mardiah, Guna 5 Martabat. Buku Dr. Iman Sib. Oh, Tajwid Musawwar. Okey, maklum Puan Kasih Afiqah. Thank you. Okey. Boleh. Dapat tak bunyi dia? Kita ambil kat mana dia? Famanka Panjang tak ni agak-agak? Faman tarik nafas dulu. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Boleh kot? Tak panjang sangat kan? Jom kita baca dulu. Kita ambil daripada Famanka. Ready semua? Okay, yang baru masuk jangan lupa sharekan dahulu. Terima kasih. Okay, tarik nafas. Sama-sama kita baca 1, 2, mula. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Itu dia. Boleh? Baik, kita teruskan lagi. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. Baik. وَعَلَى الَّذِينَ huruf waw pada atas wa, huruf ain pada atas a, sempitkan tengah kerongkong. وَعَلَى الَّذِي وَعَلَى الَّذِي. Huruf lam pada atas ni masuk terus dalam ni. Okey, masuk terus pada lam bersabdu ni. Okey, masuk terus pada lam bersabdu ni. Wa'alal ladzi wa'a. Pastikan jelas huruf ain tu. Wa'alal ladzi, huruf zal, keluarkan sedikit hujung lidah kita. Sikit je tuan-puan. Zi. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. Zi 2 harakat. Ni ya mad sebelumnya baris bawah. Nayu. Zina yutiqu. Nayutiqu. Kat sini tuan-tuan puan-puan, kena hati-hati. Okey, huruf nun ni tak ada masalah kan? Nun baris atas na. Huruf ya baris depan yu, huruf ta. Huruf ta ni tebal. Huruf ta tebal, huruf qaf baris depan ni pun sama tebal. Yuti, yu. Yu nipis je macam biasa baris depan yu, huruf ta baris bawah tebal yutiqunahu. Yutiqunahu. Dapat tak bunyi dia? Yuti. Cuma pada huruf ta tu kena hati-hatilah, jangan sampai ada berlakunya sifat hams. Yuti, ya t. Tu. Itu sifat lain tu. Okey, dia tebal cuma kawal sikit. Bila kita nak tebalkan bunyi tu jangan sampai ada bunyi unsur-unsur lain lah. Boleh faham tak? Yutiqunahu. Baik, ti ni kita dah tebalkan, kemudian panjangkan dia 2 harakat. Ni ada ya mat. Kemudian qu ni baris depan. Qu. Jangan tertukar dengan huruf kaf. Yutiku. Okey, huruf qaf. Yutiqunahu. Yutiqunahu.
Nun baris atas na, huruf ha dhamir. Huruf ha lah, ha simpul ni kan. Baris depan, kemudian ada waw mad kecil ni tuan-tuan. Nampak ni? Waw mad, waw mad, waw mad. Apa mad ni? Panjang. Okay, so panjangkan bunyi dia ya. Nahu maksilah qasirah. Nama hukum dia. Maksilah qasirah. Baik, tapi dari segi bacaan sama je macam mak asli tuan-puan. Okey, cuma nama je beza. Adalah sebab-sebab dia. Okey. Yutiqunahu fidyatum fidya. Kita selesai kat sini. Fidyatul ta. Kena tebal ni dengung ni. Okey. Sebelum tu tengok kat sini. Huruf dal. Fidya. Qalqalah sughra tuan-tuan dan puan, lantunannya tidaklah terlalu menonjol sangat. Layankan saja. Fidya ta'a. Fidya. Cuma jangan buat-buat lah. Jangan disebut feeder. Layankan. Fidyatun ta. Gitu. Boleh qalqalah sughra. Baik, huruf ya baris atas ya nipis macam biasa. Ta. Tanwin bertemu ta. Ikhfa haqiqi. Ikhfa ni sembunyikan tanwin yang bertemu dengan huruf ta yang bersifat tebal. Maka dengung yang berlaku juga tebal. Fidyatun ta. Dapat tak? Fidyatun ta'amu miskin. Ta'amu miskin. Baik. Huruf ain ni, ni alif mat. Sebelum ni baris atas. Fidyatun ta'amu miskin. Mumis. Tu. Boleh tak? Ta'amu miskin. Dapat tak bunyi dia? Kemudian sin mati ni. Sin yang sukun. Bunyi dia tu je. Ta'amu miskin. Kin ni kita panjangkan 2, 4 ataupun 6. Kita boleh pilih. Ma'aril sukun namanya. Kita boleh pilih nak baca 2, 4 ataupun 6. Terpulang pada sahabat-sahabat semua. Boleh ke? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ fidya. Ingat huruf dal dengan yang tebal, ta dengan qaf ni. Kemudian ni juga tanwin. Baris depan bertemu dengan ta pun sama tebal. Okey, boleh? Kita baca sama-sama. Wa 'alal ladzi. Okey, tarik nafas. 1 2 mula. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Okey, habis. Okey, selesai Alright, kita teruskan lagi. Faman tata. Baik, kat sini kena hati-hati tuan-puan. Kat sini minta untuk sama-sama kita tengok, fokus. Nun mati bertemu ta. Baik, bila nun mati yang bertemu dengan ta, kita tahulah kan kat sini ikhfa haqiqi. Ikhfa, sembunyikan sebutan huruf nun apabila bertemu dengan huruf ikhfa lah. Ta ni termasuk lah kan. Jadi first
step yang pertama kita dengungkan dulu. Kita pergi step by step. Nun mati bertemu ta. Faman ta. Dengung yang nipis. Kadarnya 2 harakat lah. Faman ta. Itu yang pertama. Kesilapan yang biasa berlaku ataupun yang kita kena elakkan ialah faman. Tu kena jaga-jaga. Teknik lah, teknik kurang tepat. Faman. Kena elak bunyi dah macam tu. Sebab huruf ta huruf nipis. Steady je. Famanta. Cuba tuan-puan ikut saya sama-sama yang berada di rumah. Okey, mahupun di mana-mana sahaja. Ikut saya sebut tu. Famanta. Sampai tu je. 1, 2, mula. Famanta. Mulut ni biar je. Famanta. Ringankan sebutan kita. Famanta. Dapat tak bunyi dia? Okey, saya yakin tuan-puan dapat. Kita nak pergi step by step ni supaya kita tak keliru nak sebutnya nanti macam mana. Alright, bila dah selesai kat situ, baru kita tengok. Selepas huruf ta, baik. Huruf ta tak ada masalah kan? Ta. Famanta. Kemudian baru kita sebut huruf ta. Ta dengan ta ni dia jadi agak rumit nak sebut. Sebab apa? Sebab dia dalam makhraj yang sama. Cuma sifatnya tu berbeza. Huruf ta dengan ta ni. Hujung lidah kita akan berada tempat yang sama. Ta. Cuba sebut ta, cuba sebut ta. Hujung lidah kita sama je tuan-puan. Hujung lidah akan pergi ke pangkal gigi. Tempat tumbuh gigi. Ta. Cuba kita dengar pangkal bunyi tu. Ta. Kan sama. Dia sama pada makhraj. Tetapi beza pada sifat. Okey, dia ada sifat. Dia ada unsur tajanus. Tajanus ni maksudnya sejenis. Ataupun biasa kita dengar mutajanisan. Itu geng dia tu. Okey, tajanus. So, 2 huruf yang sama makhraj tapi berbeza pada sifat. Faman tata. Gitu. Okey. Faman tata. Dah selesai huruf ta, dah selesai huruf ta, dah kita berikan hak-hak masing-masing bunyi dia tu, baru kita tengok pada waw. Selepasnya tu, huruf selepas ta, waw yang bersabdu. Macam mana basic dia? Awwa. Itu basic asas untuk huruf waw bersabdu. Semua tahu. Cuma sekarang ni kita nak gabungkan ta dengan waw bersabdu tu. Okey, pertama, kenapa boleh jadi kesilapan kadang-kadang kita baca? Kenapa kadang-kadang kita rasa susah? Sebab huruf ta huruf yang tebal. Dia nak pergi kepada huruf waw datang daripada bibir tu agak sukar. Okey, bukan dia sukar dari segi apa. Daripada cara kita nak melontarkan tu lah. Okey. Ta. Tawa. Tawa. Dia kan nanti bunyi tatau. Tatau macam mana mau sebut kan? Udah bunyi Cina pula kan. Faman tatawwa'a. Tawwa. Gitu. Siapa yang okey tak ada masalah tuan-puan. Ni saya nak, sebab saya cerita ni kita tak tahu, mungkin ada yang di antara kita ni susah. Jadi saya ajarlah step by step. Boleh faham ni? Okey. Saya cuba sampaikan dengan bahasa yang mudah. Jangan risau. Saya takkan sebut benda pelik-pelik yang kita patutnya boleh faham, tapi sebut pelik-pelik tu jadi tak faham. Jadi saya cuba untuk susun jalan cerita saya dan elakkan guna istilah yang merumitkan. Jadi saya sebut satu-satu. Ta. Huruf ta nipis, ta tebal. Macam mana tebal tu? Ta. Pangkal lidah kita ni terangkat. Bukan hanya pangkal,
dan kita punya lidah ni akan melengkung naik. Ta. Kalau kita perasan lidah kita ni jadi macam ni nanti bila sebut huruf ta. Pangkal lidah, kemudian ada kat sini. Lidah kita ni akan melengkung, kemudian dia akan naik ta. Dan hujung sekali di makhraj dia lah huruf ta ni. Tu huruf ta. Macam mana keadaan ketika kita menyebut huruf ta? Dan macam mana hadirnya sifat tebal tu sebab tadi kedudukan lidah tu. Pangkal lidah yang naik, kemudian dalam tengah ni dia macam melengkung, kemudian dia naik balik atas. Itulah ibaratnya. Tata. Faman tatawwa'a khairan fahuwa. Okay, jelas tak ni? Faman tatawwa'a. Gitu. Okay. Jelas ni, sahabat-sahabat semua. Jadi bila kita dah faham tu, insya-Allah kita akan mampu untuk melafazkan huruf-huruf ini dengan jayanya. Kan, kalau kita tak fokus pada satu-satu, itu yang bunyi. Bayangkan kalau daripada ikhfa hakiki ni saja kita dah tebal kan. Faman tata, nampak? Faman tatawwa'a. Tu tak cerita lagi huruf ain, kha apa semua. Ni cerita pada perkataan tatawwa'a tu sahaja. Jadi selesaikan dulu satu-satu. Okey? Boleh nak? So, ingat, nampak tak beza dua? Bila kita mungkin kadang-kadang kita baca terburu-buru sangat. Jadi itu yang menyebabkan berlaku kesilapan yang kita tak sedar tu. So nasihat saya, pada part-part ataupun huruf perkataan yang sukar untuk disebut tu, kita baca tempo yang perlahan sikit. Biar kita baca secara tahqiq perlahan. Faman tatawwa'a khairan. Kan, kita pun dengar pun tahu, okey, aku sebut ni dah jadi dah. Bila kita nak laju boleh, tak apa. Kalau kita mahir tak ada masalah tuan-puan. Okey. Ni ceritanya kalau kita dalam proses nak belajar kan. Jadi kalau ingat saya tunjuk sekali lagi kesilapan huruf nun dengan ta yang tebal. Famal tu. Kemudian huruf ta pun automatik lah jadi tebal. Sebab dah ada dua pengaruh. Pengaruh pada ta tu sendiri dengan pengaruh dengung sebelum dia. Famal tataw. Dia dah tak keruan dah. Tak tahu macam mana kita nak landing lidah kita ni untuk huruf ta. Kita dah tak nampak hala tuju dia. Atau bunyi dia tu ke mana-mana pergi tu. Famal. Tapi bila kita kontrol daripada awal, faman tatawwa'a khairan fahuwa. Gitu. Relax aja. Okey? Gaduh lorat. Saya pula tak faham apa tu. Macam nice je istilah tu. Gaduh lorat. Apa maksudnya tu? Faman tatawwa. Ingat nah? Saya yakin tuan-puan dapat dah faham dah apa yang saya nak cuba sampaikan ni. Okey, baik. Next, huruf waw bersabdu tadi tak ada masalah kan? Tatawwa, tatawwa'a. Huruf ain sempit kan? Huruf ain sempit kan ni? Tatawwa'a khai. Ni banyak huruf tebal kat sini ni. Huruf tebal dengan huruf-huruf yang agak rumit. Huruf kha. Satu lagi Huruf kha pada atas kha. Bila bertemu dengan huruf ya yang bersifat nipis, bersifat lembut, lunak. Yang sifat dia lah. Jadi macam saya sebut tadi, selesaikan satu-satu. Kha tebal, kha. Matikan ya. Khai. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ
Khoi. Jangan kita bawa sifat nipis tu, kita bawa pengaruh daripada huruf kha tu. Tak perlu. Khai jadinya. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Kan contoh. Itu bunyi-bunyi yang kita sendiri. Kadang kita tahu bunyi tu macam tak kena. Tapi kita tak tahu nak repairnya kat mana. Gitu nah. Boleh clear nah? Gaduh lorat. Nak cepat. Okay. Thank you. So relax. Okay. Baik, kha ingat tadi, huruf kha matikan ya tu relax je. Selesaikan satu-satu. Kha, khoi. Begitu. Bahasa Kelantan. Awak idak lah tahu Kelantan. Kalau Ustaz Muslim tahu. Okey, boleh kita sambung nah. Terima kasih. Share. Gaduh lorat. Lepas ni boleh guna. Faman tatawwa'a khairan. Kat sini dengung tanwin bertemu fa. Ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi kat sini sama konsep macam nun dengan ta ni tadilah. Nipis saja. Khairan fahuwa fahuwa. Okey, kemudian fahuwa. Dua-dua ni tiga-tiga ni baris atas satu harakat saja. Fahuwa khairul lah. Fahuwa khairul lah. Fahuwa khai. Sama juga huruf kha. Selesaikan tebal pada kha ni dulu, baru matikan ya yang sememangnya kita tahu ada sifat lunak padanya. Okey. Tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Gitu. Okey. Ada dengung dan huruf tebal susah sikit Ustaz. Boleh terkucil bacaan. Ya, biasalah tu. Okey, dia memang kita akan hadapilah benda-benda tu. Kan? Dia kekok sikit. Tambah-tambah kalau kita sebelum ni kita dah biasa baca dengan kita sendiri pun tak pasti bunyi tu. Jadi dia mungkin dah melekat dah. Kaedah tu dalam keadaan kita nak melontarkan suara bacaan kita tu. Jadi pelan-pelan kita cuba ubah ya. InsyaAllah boleh. Jangan risau. Mana tadi? Khairul lah. Baik, tanwin bertemu lam. Nak habis sikit lagi tuan-puan Tanwin bertemu lam. Jadi bila tanwin bertemu lam ni tuan-tuan, kita pun tahulah hukumnya apa tak? Tahu kot. Idgham bila gunnah. Idgham ni memasukkan. Kita masukkan bunyi tanwin ni, asalnya lah bunyi tanwin ni ke dalam lam. Masuk secara sempurna. Khairul. Itu kata sempurna tu. Khairul lah. Dapat tak? Bila gunnah. Sebab tu namanya bila gunnah. Tanpa dengung. Tanpa dengung. Kalau kita berhenti lah. Fahuwa khairul lah. Fahuwa khairul lahu wa antasumu wa anta. Tu kalau kita berhenti tadi, hu tu jadi dua harakat lah. Kalau sambung waw ni kalau sambung hu ni dua harakat. Teruslah sambung waw ni kan. Lahu wa, macam tu. Hu jadi dua harakat. Kalau sambung. Kalau kita berhenti, khairullah. Macam tu bunyi dia. Saya nak tunjukkan kalau kita berhenti macam mana, sambung macam mana lah. Tapi kita berhenti kat sini. Khairullah. Kemudian ni ada waqaf. Waqaf jaiz. Waqaf jaiz ni maksudnya waqaf yang harus. Kita boleh berhenti boleh, sambung boleh. Terbulang. Ada nafas nak sambung, sila. Nak berhenti,
silakan, tak ada masalah. Baik. Saya baca dulu. Kemudian kita baca sama-sama فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Okay, kita baca sama-sama. Ready? 1, 2, mula. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Okay, kita sambung lagi. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنْتَ sama bunyi macam ni. فَمَنْتَ وَأَنْتَ فَمَنْتَ وَأَنْتَ Nampak? Lebih kurang keadaan dia. Yang mana huruf ta ni huruf nipis dan selepasnya ada huruf sad yang tebal. وَأَنْتَ Nampak? Baru bunyi je teratur. Kalau awal-awal kita dengung tu pun dah tegung. Dah dengung tebal. وَأَنْتَصُومُ tu yang bunyi lain tu. وَأَنْتَصُومُوا kan. وَأَنْتَ steady je. Dengung kadar 2 harakat ikhfa hakiki. Huruf sad pada depan tebal dan dibaca 2 harakat. Ni mad asli. وَأَنْ تَصُومُوا ni alif ziyadah. Ada pada tulisan tapi pada bacaan tak ada. Abaikan. Tasumu khairul lakum. Kha. Tebalkan kha dan matikan ya yang bersifat lunak ni. Ni bacaan lin lah tuan-tuan. Kan? Jadi bacaan lin ni pun kita tahulah bacaan lin, bacaan lunak. Tapi yang lunaknya bukan pada kha, lunaknya pada ya. Kha khairul lakum. Tasumu khairul lakum. Wa an tasumu khairul lakum. Okey, so ni alif tambahan tadi tak payah baca alif ziyadah. Baik, kita baca sama-sama. Wa an tasumu. 1, 2, mula. Wa an okey. Sekali lagi. 1, 2, mula. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nun mati bertemu kaf ikhfa hakiki. Inku. Kita dengung 2 harakat, sorokkan bunyi nun ni. Kemudian standby sebut huruf kaf. Bersedia sebut huruf kaf. In kuntum kuntu. Nampak tak? Ikhfa. Dua-dua tu ringan je. Jangan tebalkan. In kuntum ta'lamun wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Boleh kan kalau kita baca, kita sambunglah kat sini sampai hujung. Nanti sekali lagi bila kita ulang, kita baca daripada wa tasumu sampai ta'lamun. Baik, dapat tadi tuan-puan. Nun mati bertemu kaf, nun mati bertemu ta. Ikhfa hakiki. Mim mati bertemu ta. Izhar. Izhar ni jelas. In kuntum ta'lamun. Jelaskan mim mati kat sini. Mim mati bertemu ta ni. Ni.
Jelaskan makhraj was sifat. Makhraj dan sifat dia selesaikan. In kuntum ta'lamun. Ta'la. Huruf ain jangan tahan suara kita, biarkan dia mengalir sedikit sahaja. Ta'la. 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 Ta'lamun. 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 Huruf lam dari atas la. Mun kat sini mad arid lisukun. Bila kita berhenti boleh jadi 2, 4 ataupun 6. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Selesai. Boleh kita baca sama-sama. Wa antasumu. Boleh ha? Ready? Tarik nafas. 1, 2 mula. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Gitu. Boleh faham tuan-tuan dan puan? Jelas tak? Okay. So selesailah bacaan kita. Satu ayat je hari ni, 184 nah. 184. Baik, jadi insya-Allah terima kasih sahabat-sahabat semua. Jangan keluar lagi, tunggu Ustaz, kita nak baca dulu daripada awal. Daripada awal ayyaman ma'dudat hatta akhir ayat. Sampai akhir ayat. Bukan akhir hayat, akhir ayat. Okey. Baik, alhamdulillah. So semua dapat terima dengan baik, alhamdulillah. Tenang sampai tapi sampai. Alhamdulillah. Itulah kita punya pembawakan tuan-puan. Dan saya yakin semua guru-guru Quran yang ada menggunakan konsep yang sama. Biar tenang, biar santai tetapi sampai. So jangan lupa hashtag kita. Hashtag umum lah. Santai tapi sampai, insyaAllah. Baik. Saya nak maklumkan sekali lagi. Saya tak cerita panjang lah. Kita akan mulakan seperti sebelum ni saya ada sebut tentang kita punya program Seminar Fatihah Pro. Jadi insyaAllah tuan-puan, hari ni 8 hari bulan, maka hari ini adalah tarikh yang mana bermulanya pendaftaran akan dilakukan. So pendaftaran akan buka pada jam 12 tengah hari ini, insyaAllah. Jadi tuan-puan ada masa jam 12 tengah hari. Jadi seperti yang mungkin siapa yang masuk awal tadi dapat lihat di paparan skrin, kepada 5 yang terawal, okey, kepada mereka yang 5 terawal mendaftar, insya-Allah akan dihadiahkan sejadah sanda, sejadah viral sekarang ni yang boleh sanda tu. Jadi siapa yang menang nanti boleh lah kan baca Quran sanda kat sejadah tu. Ini sebagai orang kata apa, kepada mereka yang semangat kan. So kita nak bagilah hadiah sikit, itu je kepada 5 yang terawal. Okey, pendaftaran pendaftaran jam 12 nanti buka. Okey, untuk kita punya program Seminar Fatihah Pro yang akan berlangsung pada 20 hari bulan. Dan 20 hari bulan ni lah, Februari ni, insya-Allah pada hari Sabtu jam 8.30 pagi hingga 1 tengah hari. Dan yurannya RM19 untuk package light dan RM37 untuk package premium. So bagi saya lah, ambil yang package light tu pun dah okey juga. Tapi nak premium pun tak ada masalah. Kan? Kalau kata orang yalah COVID ni kan nak save budget sikit ke, boleh lah ambil yang RM19 tu. Okey?
Nanti ada masa, nanti ada rezeki lebih, join pula yang premium. Tapi sebenarnya tak ada apa pun. Kalau nak tahu beza dia, tuan-puan terus klik link di atas untuk dapatkan info lah lebih lanjut. Alright. 5 je. 5 yang terawal lah. So kena cepat. Kita adalah sistem, kita tengok siapa yang saya pun tak pasti macam mana dia punya berlaku tu. Cuma saya tak silap saya, dia dalam sistem tu dia akan beritahu lah siapa yang terawal, paling awal bank in duit tu, transfer duit tu. Gitu. Okay, insyaAllah. Tapi janganlah niat nak join ni sebab nak dapat sejadah sandar tu. Kan, itu hanya sagu hati je. Tapi yang aulanya, ikut amannya ialah isi dalam seminar tu nanti insyaAllah. Okay. So, apa-apa untuk pengetahuan ataupun info lanjut, tuan-puan boleh klik link di atas untuk bertanyakan tentang kita punya seminar Fatihah Pro yang akan berlangsung pada hujung bulan ini insyaAllah. Tuan-puan akan bersama saya dalam seminar tersebut. Jadi mudah-mudahan di situ menjadi, apa dia saya sebut sebelum ni, titik permulaan untuk kita lebih erat, lebih rapat, lebih mendapatkan chemistry insyaAllah. Okay. Itu sahaja. Bagi peluang orang Perak je yang terdekat. Ini online So kalau yang duduk London pun boleh daftar. Okay. Jangan risau. Kalau tidak dapat hadiah boleh kami beli. Apa pula tu? Beli apa tu? Oh, sejadah tu. Sejadah tu kami tak jual. Kami tak jual sejadah. Okay. Bayar awal boleh, tak payah tunggu Qur'an 12. Wallahu ta'ala alam, saya tak pasti. Try tanya dulu pihak yang menguruskan benda ni. Kalau saya memandai-mandai kan, kalau nak dapat sejadah rasa semalam dah transfer dulu dah kot ya. Atas RM19. Lagi mahal dia harga beli Shopee. Shopee beli kadang penapis hayok bekas jak tu, apa ke jak murah tu, beli 3 free shipping baru 25. Lagi mahal daripada seminar Fatihah ni. Tak ada tuan-puan, gurau je. Okay, ni bukan paksaan siapa yang nak join, nak terlibat, nak bersama-sama insyaAllah untuk memperbetulkan bacaan Fatihah kita. Jom sama-sama saya nanti pada 20 hari bulan. Okay, package light RM19 saja pendaftaran. Jangan risau, kita akan bagikan PDF, e-book untuk tuan-puan rujuk. Itu saja. Link ada kat atas. Okay. Mungkin ada tim tolong letakkan di pin komen untuk bantu sahabat-sahabat kita ni. Mungkin tak nampak link tu kat mana. Sebenarnya ada kat atas tu, kena tekan sikit. See more. Okey lah, itu sahaja. Jom. Siapa yang nak tahu info lanjut, terus tekan link kat atas Jadi kita akan akhiri pertemuan kita pagi ini. InsyaAllah kita akan baca dulu ayat 184 untuk tuan-tuan perempuan sama-sama. Okey, kita baca. Sekejap saya nak padam yang, cuba nak padam ni Okey dah. Gora-gora mesra alam. Sekarang dunia di hujung jari Shopee. Okey, mau kita. Alright. Jom kita tarik nafas sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak habis dah ni. Jangan keluar lagi. Tunggu sekejap. Kita baca dulu Okey, ready? Kita mulakan. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Sekali lagi kita baca. Sedih pula dengar Ustaz mengaji ingat bulan puasa. Ayat selepas ni cerita pasal bulan Ramadan ni. Ayat 185 ni. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, boleh cek Quran tu. Tak silap saya lah, 185. Yes. Syahrul Ramadan alladhi. InsyaAllah hari Rabu nanti kita akan bincangkan ayat tu pula lah. Cerita tentang turunnya Quran fi syahri Ramadan, pada bulan puasa, insyaAllah. Alright, sekali lagi kita baca tuan-puan. Kita baca laju sikit, tempo laju sikit nah. Macam biasalah, selalu memang kita ulang 2 kali kepada mereka yang tak tahu. Okay. 1, 2. Tarik nafas, 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, Alhamdulillah. Okey, jadi terima kasih sahabat-sahabat semua, teman-teman seperjuangan. Alhamdulillah berjaya kita menyelesaikan bacaan kita dengan lancar pada pagi ini. Dan mungkinlah ada sahabat-sahabat yang ada masalah internet dan sebagainya. Tak apa, kita doakan agar internet itu diberi kesembuhan. Dihindarkan dari segala penyakit. Penyakit apa? Penyakit lembab. Internet lembab tu kan. Biasalah tu. Ya. Baik. Jadi Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, siapa yang nak daftar untuk SFP boleh tekan link di atas. Saya tak nak cerita panjang dah. Pukul 12.30 hari insyaAllah pendaftaran akan mula dibukakan. Jadi kena berebut sikit lah
untuk dapatkan sejadah sanda. Tak adalah, bukanlah berebut kan. Maksudnya siapa yang siapa yang nak cepat tu, nak berasa mana tahu, nak cuba-cuba dapat hadiah tu, insya-Allah rezeki lah tu nanti. Okey, dan kita ada letakkan link juga di ruangan komen untuk info lanjut. Tekan je link, kat atas ada, kat komen pun ada, boleh tengok. Okey, jangan lepaskan peluang tuan-puan. Dengan harga serendah RM19, tuan-puan akan bersama saya untuk sama-sama kita dapatkan sedikit secebis ilmu yang saya ada untuk kongsikan kepada tuan-tuan puan-puan. Wallahu taala alam. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua. Yang belum share, teruskan share. Dan kalau boleh nak keluar ni pun share lagi sekali, lagi cantik. Kan? Baik, wallahu alam. Kita tangguhkan dahulu dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Okey, terima kasih sekali lagi. Saya undur diri dahulu tuan-tuan dan puan. Okey. InsyaAllah selamat beramal dengan Al-Quran. Jangan lupa hashtag kita. Santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. InsyaAllah saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya.
dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi setelah terbuat dosa. Rasa gerun di hatiku kerana takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Tiada lagi semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku. Mehnamu itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Wahai Tuhanku yang esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerun di hatiku kerana takutkan siksamu.
rasa. Siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Di waktu mengenang rahmat-Mu, terasa diri kurang bersyukur. Padamu harus ku memohon, moga syukurku bertambah. Alangkah susahnya mendidik nafsuku yang tidak melihat kebenaran-Mu. Ya Allah Tuhanku, bantulah hamba-Mu dalam mendidik jiwaku ini. Tuhan, dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alpa jua buta. Lalu terhiritlah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Semalam sudah sampai ke penghujungnya, kisah 1000 duka ku harap sudah berlalu. Tak ingin lagi ku ulangi kembali gerak dosa yang menghiris hati. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitis nikmat-Mu di bumi. Tuhan, walau taubat sering ku mungkir, namun pengampunan-Mu tak pernah bertepi. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah Kau rapat padaku. Tuhan, dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alpa jua buta.
yang berdarah kini jadi kian